Assalamualaikum, tajuk kajian kami ialah teori takmilah. Ahli kumpulan ini ialah Nur Syazatun Nadirah binti Muhammad Syuhaidi, Azwin Amani binti Azmi dan saya Nur Khairina binti Zurizan. Baiklah, terima kasih kepada rakan pembentang. Teori takmilah ini telah dipelopori oleh Syafi'i Abu Bakar. Ia merupakan dasar teori Islam dalam penghasilan sesebuah karya kesusastraan. Teori ini berlandaskan kepada konsep ketuhanan dan bersumberkan secara langsung kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Ia menjadi rujukan dan memberi impak kepada para pengkarya dalam melaksanakan analisis, kajian dan juga kritikan yang berteraskan kepada prinsip-prinsip keislaman. Kewujudan teori takmilah ini juga adalah sebagai penambahbaikan kepada teori-teori barat yang telah diperkenalkan dan bercambah dalam minda masyarakat sebelum ini. Hal ini kerana teori barat yang diperkenalkan dilihat hanya memberi penekanan kepada aspek fizikal dan unsur konseptual. Namun dengan kehadiran teori takmilah ini, ia memberi penekanan keseluruhan aspek dalam penghasilan sesebuah karya yang disampaikan kepada khalayak. Dan menurut Syafi'i Abu Bakar juga, sebarang kajian yang dilakukan kepada karya-karya Islam yang tidak memberi penekanan kepada unsur keislaman, ia tidak berupaya untuk memberi pengisian unsur keislaman di dalam penghasilan karya tersebut. Terdapat dua objektif kajian, iaitu yang pertama ialah membincangkan secara terperinci tentang teori takmilah. Yang kedua ialah mengenal pasti penggunaan teori takmilah dalam sesebuah karya. Kajian ini telah menggunakan dua kaedah kajian, iaitu kaedah kepustakaan dan juga kaedah melayari internet. Literatur kajian. Syafi'i Abu Bakar merupakan mantan pensyarah di Jabatan Persuratan Melayu di Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga merupakan pengasas teori takmilah ini. Beliau telah menulis kertas kerja yang dibentangkan dalam pelbagai seminar. Sebagai contoh, seminar sastra Islam iaitu teori pengindahan dan penyempurnaan dalam rangka tauhid dalam seminar sastra Islam di Porisen pada tahun 1992. Setelah dibentang dan diterbitkan, teori ini digunakan oleh beliau dalam menganalisis kumpulan puisi karya A. Aziz Draman. Menurut Siti Syamamah Syiaratno dalam buku Simposium Serantau Sastra Islam 1996 halaman 241, keindahan dalam Islam mengandungi dua aspek, iaitu aspek jamal yang bermaksud indah daripada kenikmatan indera dan aspek hasan yang bermaksud indah daripada kenikmatan akidah. Berasaskan dua aspek ini, karya sastra dapat melahirkan citra yang menjurus kepada penyempurnaan kesan daripada pengolahan prinsip-prinsip tauhid. Syafi'i Abu Bakar 1996 halaman 127. Teori ini telah diuji dan dipakai oleh golongan sarjana yang mengkaji karya Islam di Malaysia, iaitu sejak teori takmilah diperkenalkan. Kajian Samsina Abdul Rahman 2002 menggunakan teori ini dalam puisi-puisi Melayu. Kajian beliau menunjukkan bahawa terdapat puisi-puisi yang ditulis oleh penyair Melayu dapat diaplikasikan dengan menggunakan teori takmilah. Menurut beliau, teori ini berdasarkan 7 prinsip dengan bertunjangkan sifat kamal, iaitu kesempurnaan. Beliau telah menghasilkan buku sastra Melayu Islam, iaitu Konsep, Teori dan Aplikasi. Buku ini merangkumi sejarah, perkembangan, analisis dan lain-lain. Buku ini juga turut menyampaikan aspek penting berkaitan Islam, iaitu akidah, tauhid, syariat, amal ibadah serta tasawuf yang terdapat dalam karya kesusastraan Melayu, khususnya genre puisi. Kajian terkini dilakukan oleh Kamaria Kamarudin 2011, iaitu mengkaji novel-novel Islam yang telah memenangi peraduan mengarang novel berunsurkan Islam. Melalui penelitian beliau, tidak semua novel berunsur Islam berjaya menerangkan dan menjelaskan tentang Islam secara tuntas. Nilai tauhid dalam teori ini tidak digilap sepenuhnya oleh penulis dalam karya-karya novel tersebut. Okey, kita beralih kepada analisis dan perbincangan pula.
Prinsip 1 iaitu prinsip ketuhanan yang bersifat kamal. Prinsip ini berkait rapat dengan kesempurnaan dan kebesaran Allah Ta'ala sebagai pencipta semesta alam yang tiada tolak bandingnya. Kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai sifat ketuhanan yang begitu agung sebagai panduan kepada umat manusia untuk dibaca khususnya di akhir zaman. Al-Quran merupakan kalam Allah dan kitab suci itu lebih mulia darjatnya daripada kitab Taurat, kitab Zabur dan kitab Injil yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Kedua pula iaitu prinsip kerasulan sebagai insan kamil. Prinsip ini menegaskan hubungan manusia dengan Nabi Muhammad SAW sebagai insan kamil. Insan kamil ini dirujuk sebagai kemampuan insan menjadi pemimpin di bumi Allah apabila insan itu mencapai keperluan dan syarat-syarat sebagai khalifah. Antaranya berilmu dan berkepribadian tinggi serta mengambil contoh sikap dan perilaku dan perbuatan Rasulullah. Prinsip ketiga pula iaitu prinsip keislaman yang bersifat akmal. Prinsip ini lebih menjurus kepada aspek ad-din iaitu agama Islam yang syumul dan sempurna. Sastra yang baik dan bermutu mampu memupuk masyarakat ke arah kemurnian dan kesejahteraan. Bidang sastra berperanan membentuk individu dalam masyarakat melalui karya yang baik sejajar dengan nilai murni yang digagaskan dalam Al-Quran dan hadis. Kehidupan dalam usaha mendekati agama bukan sahaja untuk tatapan mereka yang hidup sebagai orang Islam, tetapi sebagai salah satu garis panduan untuk membentuk tamadun masyarakat yang berakhlak berpandukan agama. Prinsip keempat pula iaitu prinsip ilmu dengan sastra yang bersifat takamul. Prinsip ini mempunyai hubungan antara ilmu dengan sastra yang melibatkan akal dan hati. Kedua-duanya iaitu ilmu dan sastra saling memerlukan bagi menghasilkan sebuah karya yang berkualiti. Prinsip ini memerlukan juga ilmu agama sebagai tunjang untuk dijadikan fokus dalam menghasilkan karya berunsurkan ketuhanan dan keagamaan. Bagi prinsip kelima pula iaitu prinsip sastra sendiri yang berciri estetika dan bersifat takmilah. Prinsip sastra yang berciri estetika atau keindahan ini boleh dianalisis melalui dua aspek, iaitu aspek lahiriah iaitu luaran dan aspek manawi iaitu secara dalaman. Bagi lahiriah pula, pengarang menampilkan diksi dan imej yang berusaha mendidik pembaca dengan bahasa yang berhemah dan menyentuh perasaan. Melalui prinsip ini, karya diperhatikan menerusi kandungannya. Yang bercirikan lahiriah iaitu yang mengandungi teknik penciptaan sesebuah karya seperti bentuk, struktur, plot, watak, bahasa, nada, diksi, stylistik, rima, ritma, matra, suku kata, asonansi dan aliterasi. Bagi maknawi pula, ia berkaitan dengan isi, tema, idea, message, sudut pandangan, nilai, simbol, metafora, allegory, simile, personifikasi dan citra yang diadun dengan baik oleh pengkarya. Bagi prinsip keenam pula, iaitu prinsip pada pengkarya yang seharusnya mengistimewakan diri, iaitu dalam konteks teori ini, kemampuan karya yang dihasilkan berunsurkan Islam yang berlandaskan ilmu keislaman dan ilmu kesusastraan yang dimiliki oleh penulis untuk diaplikasikan dalam karyanya. Pengkarya juga harus mempraktikkan ilmu-ilmu tersebut dalam kehidupan harian mereka. Dan prinsip yang ketujuh iaitu prinsip yang terakhir dalam teori takmilah ini, iaitu prinsip khalayak bertujuan memupuk mereka ke arah insan kamil. Sastra sebagai suatu bidang keilmuan berperanan memenuhi kehendak khalayaknya. Khalayak merupakan sasaran bagi penghasilan karya sastra. Penghasilan sesebuah karya sastra tidak bermakna seandainya tidak sampai kepada khalayak. Sebagai kesimpulannya, teori takmilah ini
memperlihatkan pegangan dan kepercayaan yang utuh terhadap konsep ketuhanan. Perbincangan yang telah dijalankan mendapati bahawa seseorang yang berpegang teguh dan mengamalkan teori takmilah ini mampu menghasilkan sebuah karya yang sempurna. Walaupun teori takmilah ini mendapat berbagai tentangan yang hebat daripada pengemuka teori-teori barat, namun ia tetap teguh membangun oleh kerana prinsip-prinsipnya yang terlahir daripada keutuhan konsep kesyumulan dan ketauhidan kepada Al-Khaliq. Sehubungan dengan ketujuh-tujuh prinsip yang telah dikemukakan dalam teori takmilah ini, ia jelas menunjukkan bahawa teori ini semakin meluas dan mampu diterima umum. Hal ini kerana penekanannya terhadap makna keseluruhan karya dan ia memberi erti kepada khalayak yang mengkaji karya-karya yang terhasil. Perolehan makna yang menyeluruh dapat melahirkan pengkarya yang berfikiran realistik, seterusnya menghasilkan khalayak yang mempunyai pemikiran yang relevan. Sekian dari kumpulan kami. Terima kasih.